أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita masih bernafas di atas muka bumi Allah pada malam ni setakat ni lah. Dan alhamdulillah Allah bagi kita bernafas, Allah bagi nyawa lagi sampai malam ni dalam keadaan Allah bagi kita iman. Allah bagi lagi kita Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan juga Islam itu kekal sampailah kita bertemu Allah Azza wa Jalla suatu masa nanti yang pastinya semua orang akan melalui dan merasainya. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi, muslimin muslimat, mukminin mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga kepada rakan-rakan media iaitu Abang Nal dan juga Abang Fairuz kita. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah, jangan lupa berniat i'tikaf seperti biasa tuan-tuan. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Duk elok, sandak elok, dah niat duk elok, sandak elok, takut terlajak lena. Saya selalu pesan benda yang sama, takut terlajak lena. Terlajak bukan ajak. Baik tuan-tuan. Salam ma'al hijrah kepada tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Tahun hijrah 1445. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita pada tahun hijrah 1444 yang lepas. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa yang telah ataupun yang pernah kita lakukan pada tahun yang lepas. Amin ya rabbal alamin. Dan tuan-tuan, seperti mana yang kita menyambut ataupun seperti mana kebiasaan bila masuk tahun baru, kita akan banyakkan berdoa. Dan saya pasti di masjid ni juga akan ada baca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Buat tak? Buat kan? Jadi tuan-tuan, dalam doa tersebut pun apa yang kita minta kepada Allah? Nas'alukal ismah. Kita minta lindung kepada Allah daripada fihi minasyaitan, daripada fitnah syaitan, daripada gangguan syaitan. Wa awliyaihi wa junudihi. Kan kita doa semalam, Tok Imam doa, kita pun amin doa yang Tok Imam baca. Nas'alukal ismah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, ismah, perlindungan daripada syaitan. Bukan setakat syaitan saja, kita minta lindung daripada awliyaihi, penyokong-penyokong perbuatan syaitan. Dan kita minta juga lindung daripada apa? Junudih, tentera-tentera syaitan. Dan doa tu disambung lagi, wal'auna ala hadhihi nafs, dan minta lindung daripada nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah yang sentiasa ajak kita melakukan kejahatan. Tuan-tuan, nafsu kita pernah sentuh dulu. Nafsu hak duk ajak kita ni bukan tak boleh nak didik dia, boleh didik dia.
Dia bermula daripada amarah. Amarah ni macam mana? Dia tak mau bagi kita buat baik. Waktu baca Quran dia kata tak payah baca, dia akan ajak kita. Waktu nak tengok benda lucah, dia ajak kita tengok benda lucah, kata ke orang, dia asut kita bagi dia buat benda, mengata ke orang. Tapi benda-benda ataupun nafsu tersebut boleh dididik menjadi kamilah, sempurna. Sampai mana kita rasa nikmat bila melakukan kebaikan. Kita rasa tak selesa bila tinggalkan solat dan sebagainya. Nak dapat hak tu tuan-tuan, salah satu cara lagu mana? Ni hak tuan-tuan dah buat sekarang. Dan antara cara lagi iaitu kita berdoa seperti mana doa hak kemarin tu. Minta Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada nafsu ammarah yang tu. Dan kita minta juga kepada Allah wal istighal. Minta Allah sibukkan kita dengan apa? Yuqarribuna. Minta Allah sibukkan kita dengan perkara yang boleh mendekatkan kita dekat pada Allah. Ilaika zulfa. Doa kemarin. Dan tuan-tuan, bila kita duk baca setiap tahun, maka adalah bunyi-bunyi suara orang Nabi buat ke sambutan awal tahun dan akhir tahun ni. Kan? Mesti ada lah. Kita boleh faham dah kalender puak-puak tu memang akan ada. Kan? Dia ada rotation. Masuk awal tahun dia akan tanya persoalan berkenaan amalan awal tahun dan amalan hujung tahun. Mana dalil? Ha gitu. Sehari masuk Muharram, Safar, Rabiul Awal, nanti dia tanya berkenaan kita duk sambut Maulidur Rasul pula. Ha gitu. Sehari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab. Sehari dia tanya berkenaan dengan puasa Rejab. Ada puak yang suka duk mempertikaikan kita duk buat ni. Dia tanya pula amalan Rejab, kemudian kita sambut Isra' dan Mi'raj. Betul ke Isra' dan Mi'raj tu? Sagi mai bulan Sya'ban pula dia tanya lagi. Mai bulan Ramadan nanti duk gaduh pasal 8 ke 20. Maksud tak? Sagi mai 1 Syawal dia gaduh pula pasal ziarah kubur. Tu kalender dia apa? Tu biasa. Kan ni 2 Muharram, sagi masuk 10 Muharram, depa tanya pula kacau berbuang suara mai mana. Tapi yang tak tahan depa berbuang suara depa balas ke? Cabut tu. Kan, tang kita kacau depa kata mana dalil, tang kita bagi depa kacau balas ke? Oh pandai, tang makan hang balas. Tang mai tang kacau mana dalil, mana dalil. Yang tu. Tuan-tuan, mai mana dalil ni? Baik. Nabi sebut secara umum berkenaan dengan amalan awal tahun dan akhir tahun. Ni sebenar hari ni kita sentuh berkenaan dengan ma'al hijrah. Kita sentuh kenapa yang kita duk sambut sebelum ni. Seperti mana yang kita duk baca doa kemarin ni. Doa akhir tahun dan awal tahun. Mai mana? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Tidaklah 2 malaikat penjaga naik menghadap Allah Subhanahu wa taala di waktu siang mahupun malam. Lalu Allah mendapati di awal catatan mahupun di akhir catatan satu kebaikan kecuali Allah berkata kepada keduanya, aku bersaksi atas kalian bahawa aku telah mengampuni hamba-Ku. Nampak? Akhir tahun kita baca doa apa? Ya Allah, ampunilah dosa yang pernah kami buat. Dan semua perbuatan di antara awal dan akhir buku catatan. Inilah dalil yang digunakan pakai oleh para ulama untuk menyambut awal dan akhir tahun. Clear, jelas sekarang ni. Hadis ni memang tak sebut awal Muharram ke apa. Sebab kalender takwim hijrah kita bermula pada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Jadi maka Ibnu Rajab menyebut dalam kitab Lataiful Ma'arif berkenaan digalakkan. Malahan dia kata apa? Sunat, mubah, yustahab, sangat-sangat dianjurkan untuk mengakhirkan tahun pada pengakhiran tahun dan masuk tahun yang baru dengan amalan yang baik, salah satunya doa mahupun puasa. Jadi inilah dalil dia. Sebab tahun baru ataupun tahun hijrah kita bermula pada zaman Sayyidina Umar Khattab. Memang Nabi tak buat dan bukan zaman Nabi. Kita kena faham kalender takwim yang kita hijrah tu duk pakai tu berlaku ataupun diada bermula pada zaman
Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sebab apa? Pada suatu hari sahabat bertanya kepada Sayyidina Umar Khattab, "Ya Amirul Mukminin, agama lain ada kalender depa. Kan, Masihi ada kalender depa, Yahudi ada kalender depa, takkan orang Islam tak ada kalender depa? Takkan orang Islam tak ada kalender depa sendiri?" Maka Sayyidina Umar kata, "Boleh, jom kita buat kalender, buat takwim." Maka keluarlah beberapa cadangan-cadangan untuk nak menjadikan, nak ambil apa dijadikan sebagai kalender Islam. Maka ramailah bagi cadangan, antara cadangan iaitu tahun kelahiran Nabi. Nak kira bermula bila? Tahun kelahiran Nabi. Ada yang cadang waktu Nabi naik menjadi Rasul. Ada yang cadang hijrah Nabi. Ada yang cadang peristiwa wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila diperincikan berkenaan dengan beberapa cadangan tersebut, maka Sayyidina Umar Al-Khattab memilih nombor 3 tadi, peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa dipilih peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab maksud hijrah sebenar adalah wal muhajiru man hajarul khataya wadh-dhunub. Nabi pernah sebut. Apa itu? Orang yang berhijrah itu adalah mereka yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Maksud kata, masuk tahun baru, kita tinggal buang hak lama-lama, hak buruk kita dok buat. Jelas tak setakat ni? Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab pun pilih bulan ataupun tahun Nabi hijrah. Menjadi persoalan pula kemarin ada di Facebook, orang duk ingat, oh rupanya Nabi bukan hijrah 1 Muharram. Nampak? Selama ni kita tertipu dengan 1 Muharram detik permulaan tahun Islam hijrah. Salah lirik. Bukan. 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Itu lirik betul. Hang nyanyi salah, duk marah kat orang. Kenapa pilih bulan Muharram? Nabi tuan-tuan, Nabi pi hijrah bulan apa? Nabi keluar rumah, ada riwayat kata 26 Safar, ada riwayat kata 27, ada riwayat kata 28. Bulan Safar. Clear setakat ni? Yang kita duk dengar cerita orang kafir Quraisy duk kepung rumah Nabi, kemudian Nabi baca surah Yasin. Ayat wa ja'alna min baini aidihim tu, ayat Roblox. Orang kata apa? Tu ayat Roblox, jumpa polis baca ayat tu. Kan tengok tengah bawa kereta ada Roblox, wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshayn. Dah tuan-tuan, tu bid'ah. Jangan dok pangai kan. Ada hak jenis tu. Pasal apa baca? Supaya polis tak nampak kita. Dialah hang. Kan tak hang buat salah hang baca ayat tu, mana boleh. Clear. Ayat tu boleh baca tak? Boleh guna. Untuk waktu bila? Keluar rumah boleh baca. Kan, keluar rumah ataupun tengah naik kereta, ya boleh baca. Sebab apa keluar rumah? Yalah kita nak tinggal rumah takut kawak masuk. Kan, kawak ni jangan kata hang bubuh pedai ayam sak mana pun dia boleh masuk. Buatlah lagu mana pedai ayam beli kat gosok hat tekan bunyi. Dia kepak lagu tu je. Kan, mangga ni tuan-tuan ambil 2 screwdriver, bukan 2 screwdriver, 2 plier. Masukkan dia sekali. Ni saya ayak tuan-tuan ni, balik try. Masukkan dia plier ke spanner. Spanner buka nak tu panggil spanner. Tok kat situ, tuan-tuan tekan tak. Balik try. Saya buat jadi lah. 3 mangga saya pecah. Dah sungguh ni tak bohong. Balik try kan. Nah abang buat lagu mana pun kalau dia nak masuk juga. Tapi dia takkan masuk apabila Allah tak izin. Dengan diikat dengan doa. Doa salah satu dia tu. Wa ja'alna. Bukannya doa untuk Roblox. Kan? Roblox baca. Mentang-mentang dia pakai nombor plate kecil hak kena teropong baru nak nampak, dan baca doa hak tu. Yang tu. Tuan-tuan. Nabi sebenarnya tuan-tuan baca bukan ayat tu saja. Sebenarnya waktu Nabi nak keluar rumah, Nabi baca awal surah Yasin. Start bermula Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, sampai ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun.
Tuan-tuan baca pun kena baca bagi betul. Kan saya pernah dengar orang duk baca shutdown. Duk shutdown komputer boleh. Kan waja'alna min baini aidihim shutdown wa min khalfihim shutdown. Dia duk shutdown. Apa shutdown komputer dengan handset bolehlah shutdown. Kan? Bukan shutdown. Kan duk shutdown. Tentang zaman ni teknologi duk shutdown komputer boleh. Baca biar betul. Nabi baca hak tu. Dan Nabi tuan-tuan keluar rumah bukan pergi terus ke Yasrib, bukan pergi Madinah terus. Nabi berhenti seketika bersembunyi di Gua Sur. Gua Sur tuan-tuan bukan tuan-tuan nak biasa duduk pergi Mekah, Gua Sur tinggi kat tuan-tuan. Nak rabat Gua Sur tu berapa? Sejam dah, sejam lebih. Itu gagah rabat juga. Saya rasa nak daki Gua Sur, dia punya pacak pada Gua Hira. Satu lagi batu dia lagi bahaya. Macam Gua Hira, batu dia tangga dia tu okey. Kan ada pemegang apa semua. Gua Sur dia tengok pasal. Kan? Dia lebih tajam. Macam tu. Nabi bersembunyi 3 hari. Di situ. Bersembunyi 3 hari. Waktu ketika itu datanglah apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bantuan. Salah satunya daripada Amir bin Fuhairah. Kan? Amir bin Fuhairah ni dia bawa kambing. Dia bagi susu pagi, petang, siang, malam. Dia hantar di atas. Lepas tu salah seorang anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pi hantar makanan. Tu antara orang-orang yang terlibat ketika peristiwa hijrah Abdullah bin Uraiqid menjadi petunjuk jalan. Dulu tak ada Waze. Kan tak boleh pakai Google Map, dan ni senang dah, tak kena tanya orang. Kan tekan kot tu pun kadang-kadang Waze dengan Google Map mohong kita juga. Kan tambah-tambah jalan pergi ke belah KL. Kan saya pernah kena sekali bulan lepas, tahun lepas, tekan Waze tahu-tahu masuk buah jabatan. Ni pergi kot mana ni? Rupanya ada lorong tikus lalu kot motor tu dia. Kita naik kereta nak lalu kot mana? Pun kena mohong. Kan tuan-tuan. Jadi kalau kena mohong dengan orang babat tanya, "Di mana di sini?" Hang jalan terus lagi ambil kiri. Tapi orang Malaysia betul lagi. Tapi kalau tanya orang Mesir tuan-tuan jangan percaya 100%. Ni pengalaman saya. Kalau tanya, di mana ni? Oh, ni tak jauh. Depan tu sikit, lagi hang konon kiri, hang buat. Memang stay buat pala. Buat pala. Saya pun saja test. Sebenarnya, orang lama-lama dah pesan. Kalau hang nak tanya orang Arab Mesir ni jalan, hang jangan percaya mereka 100%. Kan? Kita pun test juga. Memang betul, tuan-tuan. Ada hak betul-betul, ada hak tak betul juga. Kan? Lelah kita pun test. Tunjuk gambar KLCC. Ni di mana ni? Oh, ni dekat Sungai Tahrir tu. Cik, dalam hati aku, hang nak kencing aku boleh. Aku kencing hang lama dah. Hampir kot ni, kita, baik-baik, taik. Kan, dah. Tuan-tuan, padahal gambar KLCC, dia mengaku duduk kat Tahrir tu. Memang ada hotel jenis 2 macam tu. 2 bangunan macam shopping complex ada 2 tu. Dia duduk puasa jalan kat situ lah. Tuan-tuan, yang tu. Jadi, ketika mana Nabi bersembunyi di Gua Sur 3 hari, yang tuan-tuan dengar dah cerita tu. Kata yang tentera Quraisy, kafir Quraisy duk main sampai cek apa nampak sarang labah burung kat atas apa semua duk tak bunyi, melainkan cicak saja hak bunyi tu. Kan yang tu. Waktu dalam tu Sayyidina Abu Bakar ni dia punya sayang kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tutup habis lubang-lubang, satu lubang dia tak tutup, dia tutup dengan tapak kaki dia. Nabi letih sangat, Nabi tidur atas riba dia. Tidur atas riba, tiba-tiba kena patuk, kena sengatan. Ada riwayat kata kena sengatan. Dia tahan sakit, tak mau ganggu Nabi. Kan kalau kita kena sengat dengan ulat ke, dengan kala jengking ke tuan-tuan, taubatlah meletah. Nampak cicak dengan tikus keluar ke lubang pun meletah dah kita. Kan? Tengah tutup kaki kat lubang, tiba-tiba tikus duk rik. Agak-agak tuan-tuan. Taubatlah melompat dah. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak, steady dia. Sampai dia tahan kesakitan tersebut sehingga mana menitis air mata. Nitik air mata tuan-tuan jatuh atas pipi Nabi. Nabi tanya, lebih kurang macam ni lah mafhum dia. Awak hang sedih ke ikut aku? Gitu. Kan, adakah kamu rasa kecewa ada? Rasa macam sedih mengikut perjuangan aku ikut hijrah ke Yasrib? Yalah tuan-tuan, hijrah ni tinggal habis semua. Sayyidina Abu Bakar pun orang businessman. Tinggal habis bisnes dia apa semua. Semata-mata beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun kata, Sayyidina Umar kata, bukannya Rasulullah dah, aku tak pernah sedih.
Kan, tapi kaki sakit, kena batuk, Nabi pun bacalah ayat, dikatakan riwayat, membaca suratul Fatihah, Nabi ludah kepada kaki Sayyidina Abu Bakar, elok bisa tu hilang. Tu mukjizat Nabi lah. Kena faham tak? Tu mukjizat Nabi. Sekali tuan-tuan balik rumah, anak kena lipan bara apa, sat, baru tak sat mengaji. Mai kaki hang. A'udzubillahi minasyaitan. Tu anak muka biru lah. Angkat pergi klinik tuan-tuan. Mukjizat Nabi. Yang tu. Baik, clear. Jadi Nabi bersembunyi lebih kurang 3 hari. Habis 3 hari tu tuan-tuan, turun dah agak-agak, keadaan dah agak okey, turun. Turun pergi mana? Baru dah turun. Dan turun bermula ke Yathrib itu dah pada bulan 1 Rabiul Awal. Clear? No? 1 Rabiul Awal. Dan perjalanan itu mengambil masa 12 hari, lebih kurang 2 minggu baru nak sampai. Tuan-tuan, bukannya naik kereta, naik unta. Kan naik unta lama tuan-tuan. Kita naik kereta pun cemui PKL, orang nak kata ish, macam mana kan waktu raya. Kami ni sesak jam atas lebuh raya, 12 jam baru sampai KL. Nabi 12 hari baru sampai Yathrib pun. Nampak senang banyak lah kita. Senang tuan-tuan. Dan saya nak tekankan lagi apa, bila Nabi sampai, Allahumma salli alaihi wasallam, ketika sebelum tu lagi, sebelum sampai ke kota Madinah, sampai ke satu tempat, Nabi mendirikan masjid yang pertama dalam Islam yang dibina oleh Nabi. Kan masjid yang pertama dibina oleh Nabi. Masjid yang pertama dibina oleh Nabi Ibrahim AS, iaitu Masjidil Haram. Ada mengatakan Masjidil Haram itu dibina oleh Nabi Adam AS. Kena clear. Kan? Jadi masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Quba. Waktu tu 8 Rabiul Awal. Clear. Kenapa Nabi pergi hijrah? Tuan-tuan nak cerita bab mai. Nabi pergi hijrah ni setelah mana? 13 tahun dakwah Nabi ni tak dapat feedback baik. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita dalam bidang dakwah, kalau orang tak terima, jangan duk koyak. Ini istilah baru, koyak. Apa? Marah tak apa, janji apa? Betul ya? Marah tak apa, jangan koyak. Kan orang ni mudah koyak, sasat koyak. Orang tak kata kat depa pun koyak. Contoh. Kan tak ada kena mengenang siapa-siapa nah. Kan? Yang tu. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam. Nabi 13 tahun tuan-tuan, berapa orang dah duk ikut Nabi? Sebab tu jangan kecewa, jangan mudah putus asa. Contoh kita, Nabi ajak kata apa? Setiap orang Islam kita ini wajib ke atas diri mereka dakwah atau menyampaikan kebaikan dan elak orang daripada perkara kemungkaran. Tapi bila kita sampaikan perkara kebaikan dan larang orang daripada melakukan kemungkaran, tak dapat feedback yang baik, jangan kecewa. Itu biasa. Contoh kuliah, ni saya kuliah lebih kurang malam ni, ramai pula malam ni. Alhamdulillah. Tahun hijrah, semangat. Kan ramai. Okey, ada lebih kurang 50 orang. Tapi kalau feedback 3 orang pun tak apa. Kan? Yang tu. Dapat feedback yang positif 3 orang pun tak apa. Yang penting niat kita untuk menyampaikan dakwah. Yang tu je. Abang saya siap, tak semua orang boleh suka kita. Lagu tu je. Kan? Dan kita pernah sentuh, manusia tu takkan boleh lari daripada mulut manusia. Kan? Hang buat baik pun orang kata. Kan saya selalu sentuh. Hang buat baik macam mana pun orang tetap kata. Ni, mereka dua ni. Mana masjid kau ni, mereka duduk follow saya. Pun orang kata, tak kerti pacak kamera tempat lain. Contoh. Marah pula kat aku. Kan? Ui, kamera mereka ni besar-besar, duit banyak mereka ni. Pun kata. Walhal niat mereka untuk menyampaikan kesinambungan dakwah. Kan? Bukan minta dia tuan-tuan ni, bukan ada gaji. Kan? Sendiri punya inisiatif. Tapi nak buat apa? Walaupun macam mana pun tetap orang kata. Sama juga dengan pengurusan masjid. Saya tanya pengurusan masjid Al-Marbawi. Pasir dia belakang. Apa yang orang tak kata, betul tak? Sungguh cakap. Buat program pun orang kata, tak buat program pun orang kata. Semayang tarawih buat 20 pun orang kata, buat 8 pun orang kata. Tazkirah ada pun orang kata, tak ada tazkirah pun orang kata. Mulut orang.
Tanya pula Tok Imam. Ni Tok Imam, Abang Zamri tadi. Tok Imam kita. Apa yang orang tak kata, mesti orang kata punya. Hang baca lagu ni pun orang kata, hang tak baca pun ni pun orang. Hang main lambat pun orang kata, main cepat pun orang kata. Tu benda biasa. Abang Syak. Dan paling penting, kita tetap dengan pendirian selagi mana kita melakukan kebaikan, teruskan melakukan kebaikan. Dan Nabi tak putus asa tuan-tuan. Maka Nabi pun hijrah ke Yathrib untuk menyampaikan risalah Islam. Dan akhirnya, risalah Islam itu diterima dengan positif di Madinah. Sebab tu tuan-tuan tak pelik orang tua kita kata apa? Kalau hampa pergi Mekah atau Madinah, hampa akan rasa penduduk Mekah ni dia mesra sikit. Penduduk Mekah dia kasar. Madinah ni dia mesra sikit. Dia tuan-tuan. Yang biasa pergi umrah dan sebagainya. Dia mesra sikit, dia lembut sikit. Kan, yang tu. Macam kita kat Malaysia jugalah. Mereka kata hak paling kahak sekali apa dia? Orang utara. Kan? Paling tak takut mati adalah orang Penang. Semua mampu. Sakit nak mampu. Kan? Semua mampu. Sedap nak mampu. Mampu semua. Tu orang kata orang Penang tu tak takut mati tuan-tuan. Orang Penang memang kahak betul kita. Tak takut matinya. Tu dia gila nak mampu. Kan? Makan sedap. Nasi kandar. Sedap nak mampu. Orang Penang tu. Orang lain dengar kata apa? Tu dia kasak gila orang Penang cakap. Kan tuan-tuan. Yang tu. Sama ni. Di sana pun ada. Antara penduduk Arab Saudi yang lemah lembut adalah Madinah. Dan mereka menyambut Nabi dengan cara yang baik, dengan pukulan duf. Apa? Kompang. Kan lagu Tola'al tu lah. Kan. Tola'al badru alaina tu. Yang tu. Dan tuan-tuan, berbalik kepada persoalan. Kenapa bulan Muharram? Sedangkan Nabi keluar umrah bulan apa ni? Safar. Sembunyi kat Gua Thur 3 hari, 1 Rabiul Awal, baru gerak pi gerak pi Madinah pada bulan Rabiul Awal. So kira perjalanan Nabi itu sama ada Safar maupun Rabiul Awal. Tapi pasal apa Muharram pula? Tu yang kemarin hingat di Facebook. Orang duk komplain kata, apa? Baru aku tahu. Rupa-rupanya 1 Muharram bukan Nabi hijrah. Nabi hijrah bulan Rabiul Awal dengan bulan Safar. Tahu lama dah. Hang yang baru tahu. Orang suruh pergi masjid tak mau. Orang sambut mak hijrah, hang kata bidah. Lepas tu hang mula kata macam-macam. Kenapa? Tu persoalan. Tadi mula-mula nak cari cadangan tarikh, dah ambil dah hijrah. Nak ambil bulan apa? Untuk makluman tuan-tuan, sebenarnya nama-nama bulan tersebut telah digunakan pakai oleh penduduk Arab sebelum ni. Muharram, Safar, Rabiul Awal yang kita duk hafal tu. Kan kalau tanya tuan-tuan hafal tak? Bulan Muharram sampai Zulhijjah. Kan kalau tanya budak sekolah rendah, dia pun buat lagu kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bagus. Kan saya suka aku bulan nasib buat lagu-lagu tu. Sama juga dengan lagu Rehan dulu buat. Kalau Rehan tak buat nama 25 Rasul, silat-silat nama Nabi pun kita tak apa. Cuba tuan-tuan sebut nama Nabi, nama Rasul 25 tanpa ikut lagu Rehan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Betul? Mesti dia terus. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nasib baik Rehan buat lagu. Kalau nak pakai lupa kita pun. Sama juga dengan masuk subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Apa maksud dia? Kan nasib baik Rehan buat lagu. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Ingat sebab lagu tu. Bagus. Kan? Okey, balik pada bulan Muharram. Pergi nyanyi pula. Kan? Kenapa bulan Muharram dipilih? Yang tu persoalan. Sedangkan Nabi hijrah pada bulan Safar ataupun bulan Rabiul Awal. Baik. Ada beberapa pendapat kenapa Muharram itu dipilih. Yang pertama, pandangan yang pertama iaitu disebabkan bulan Muharram itu adalah bulan selepas bulan Zulhijjah. Aduh, pasal apa Zulhijjah pula? Bulan Zulhijjah, bulan yang ada satu kefarduan ke atas orang Islam. Apa dia? Ibadah haji.
So tuan-tuan, bila melakukan amal ibadah haji ni sudah tentu kita akan berubah jadi orang yang lebih baik. Orang pergi haji tuan-tuan, mana ada turun-turun flight minta ayat ketum? Tak ada. Turun ke LA, mana pergi weh? Pergi cari sat ketum. Gila 45 hari aku tak balas ketum dah ni. Tolong pergi cari sat. Main 2 bungkuih pun tak apa dah. Tak ada, mana ada. Dia mesti balik tu dia akan ada aura haji tu. Betul tak? Berubah jadi yang lebih baik. So selepas bulan Zulhijjah, bulan Muharram, so nak mulakan tahun baru, kita mulakan dengan memperbaharui kebaikan. Kita tinggal benda hak lama-lama jadi yang lebih baik. Macam tu. Daripada hak jahil kita terus jadi cerdik. Daripada tak pandai terus jadi pandai. Tak kira lah dari segala aspek. Asalkan aspek itu aspek yang baik. Contoh dulu tak erti main pimpong, dah pandai main pimpong. Contoh. So dia hijrah daripada tak pandai ke jadi pandai. Kita tak pernah main masjid, so hijrah main masjid. Itu salah satu pendapat kenapa Muharram dipilih. Sebab bila masuk tahun baru, sama macam mana orang ibadah haji. Daripada dulu dia biasa teruk-teruk, dia balik haji, dia jadi orang yang lebih baik. Menyucikan jiwa. Dan pendapat yang kedua, ini pendapat yang paling kuat. Menurut siapa? Menurut Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kenapa dipilih Muharram? Sebab Nabi ni dah berniat untuk hijrah pada bulan Muharram. Lah, setelah berlakunya bai'ah di dalam bulan Zulhijjah, kan bai'ah berlaku bulan Zulhijjah, maka bulan Muharram tu Nabi dah planning, dah berazam kata nak kena sampaikan risalah Islam ni, nak kembangkan Islam di Madinah. Waktu yang Nabi cadang berazam tu pada bulan Muharram. Ini pendapat yang paling kuat. Bukan saja-saja, kan tuan-tuan, bukan saja-saja apa nama Sayyidina Umar Khattab bubuh bulan Muharram, kita pula buat teror lebih betul apa? Kan pelik, tuan-tuan. Kita ni memang lagu tu, kan bukan kita lah, ada sebahagian tu. Memang lagu tu ada saja nak cari salah orang. Kan konon-kononnya kawan dah pejuang sunnah yang paling tegar dan sekali. Sebelum macam ni, jangan macam mana ayat dia? Jangan kata orang lain buat salah sebelum hang jumpa sandaran ataupun dalil. Kalau hang cari betul-betul tu, kalau tak jumpa betul-betul hang cari tak jumpa, baru boleh kata. Ni dak tuan-tuan, cari pun kat Google tak ada. Sah-sah Masjid Al-Marbawi buat benda bid'ah. Kan Nabi tak pernah buat. Dia pun model dia apa? Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah buat. Masuk neraka belaka. Tu dia. Kan tuan-tuan, mudah mengkafirkan orang, mudah mentabdi', membid'ahkan orang. Itu depa punya kata kunci. Tuan-tuan dengar pok-pok ni Nabi tak buat ni, tuan-tuan hati-hati. Kalau dengar ayat tu, ni Nabi tak buat ni, bahaya lagu ni. Cek balik. Bukan kita kata orang kata lagu tu semua salah, tak. Tapi kata-kata lagu tu dia ada kaitan dengan hak jenis pok lagu tu. Kan? Tunggulah. Nanti bulan ni akan masuk lagi. Okey, dah masuk kemarin. Duk ingat-ingat. Ni bulan 10 Muharram. Lagi 8 hari dia bunyi pula pasal bubuk suara. Cari dia bunyi pasal bubuk suara apa semua. Kan cari dulu. Kan? Ada? Ya, ada. Nanti masuk minggu depan kita sembang pasal bubuk suara pula. Main ikut mana? Kan bukan berasal daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpul daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Yang tu. Clear. Nanti kita cerita pasal bubuk suara. Jadi benda-benda yang kita buat ni tuan-tuan, sebenarnya ada warid. Ada sandaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan tukar nama. Kemarin ada orang tanya pasal tukar nama. Apa dia? Contoh bubuh nama Asfar Hafiz. Sebab mereka 3 balik dah. Asfar Hafiz semua dah. 3 balik mereka. Kan? Tiba-tiba riak. Orang tu kata apa? Ish, nama ni berat ni. Betul tak? Dulu tuan-tuan pernah tak? Saya saja dapat benda tu. Kan tuan-tuan mendapat kan? Ni nama ni berat. Tukar nama. Kan? Tak sesuai ni nama dia tu. Dia duduk riau tu. Hancu baru tukar nama. Mesti tak riau. Dia pun tukar nama panggil Karim. Karim. Diam.
Ada, tuan-tuan buat tak nanti tak? Kan macam orang tua saya pun sama. Nama Rosnah panggil Anum. Macam tu. Nama Rosnah panggil Anum. Bini saya pun sama. Rumah saya, isteri saya. Nama Rohaya panggil Nu'ain. Panggil Nu'ain, Nurain. Saya pun tanya, main mana Nu'ain? Bini hang dulu, mak mentua, arwah mak mentua cerita. Dulu bini hang ni kuat Riau. Oh. Habis tu tukarlah Nu'ain. Tukar-tukar, senyap. Ada saya kata mak mentua? Mak bid'ah. Tak, tuan-tuan. Ada, ya ada. Beberapa sahabat Nabi telah ditukar nama oleh Nabi Muhammad SAW. Asalkan tujuan dia baik. Yang tu. Tapi bagi orang hak jenis lagu tu, dia tembak langsung. Tuan-tuan, yang tu. Jadi, bila masuk tahun baru ni, tuan-tuan, satu lagi ibrah, tuan-tuan, saya nak ambil apa? Bila Nabi sampai ke kota Madinah ataupun Yathrib ketika tu, apa yang Nabi buat? Mempersaudarakan, menyatukan Muhajirin dan Ansar. Tuan-tuan, nak abang apa? Satu Nabi nak abang kat kita, antara pentingnya untuk mengembangkan risalah Islam adalah perpaduan. Jelas tak? Nak tengok Islam kukuh tak kukuh, salah satu dia adalah dengan perpaduan. Perjuangan Nabi menyatukan Muhajirin dan Ansar. Nabi nak abang nak sampaikan satu mesej yang sangat baik, sangat penting. Umat Islam wajib bersatu padu. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Betul? Itulah mesej yang Nabi nak sampaikan ketika mana sampai ke kota Madinah dengan menyatukan Muhajirin dan Ansar. Tapi sedihnya sekarang, segala perjuangan Nabi mula sikit kuih sikit terhakis, memecah belahkan umat Islam. Dan sekali lagi saya sebut, tuan-tuan, ni saya sebut. Antara faktor perpecahan umat Islam di Malaysia tak lain tak bukan nombor satu, fahaman politik. Perbezaan politik. Sagi dia ni kata kat dia ni kata kat ni, imam ni kata oh ni tak boleh ni imam, dia ni kali imam tak boleh. Gila hang, dia ni pergi sokong dia tu, mana boleh jadi makmum dia. Sungguh cakap. Tok Khotib ni khutbah bagi sampaikan mesej yang cukup baik. Tok Khotib ni sembang aja dah. Dah pagi pangkah dia tu juga. Nampak tuan-tuan? Hari-hari kata ke orang. Hari-hari menghina orang. Hari-hari camdet orang. Tak pelik tuan-tuan. Sebab apa manusia paling ramai masuk neraka? Sebab lidah mereka. Tak pelik. Dosa yang paling banyak manusia lakukan yang menyebabkan manusia masuk dalam neraka, nombor satu sebab lidah. Kata ke orang. Tak cukup kata dekat kedai kopi, dia kata sambung dekat mesej. Tak sambung dekat dalam grup, dia sambung dekat media sosial. Banyak pula media sosial, dia bubuh dalam Twitter, dia kata ke orang. Dia bubuh dalam Facebook, Instagram, kilogram, sentimeter, semua dia bubuh. Saya tak tahu apa lagi yang tu yang saya tahu. TikTok. Lah ni media madrasah yang paling popular, TikTok. Ada saja dia senang, dia ambil kopi ayat tu, dia pergi paste dekat TikTok, dia paste dekat Instagram, dia paste dekat Facebook, dia paste dekat semua media sosial hak dia ada. Hari-hari kata ke orang. Pecah belah tuan-tuan. Sebab tu sebenarnya jatuhnya umat Islam tuan-tuan bukannya orang luar, umat Islam itu sendiri. Kita dosa duk kata kat orang luar lah tuan-tuan, sebenarnya umat Islam kita sendiri yang berpecah. Masing-masing ada fahaman sehingga benar ketaksuban itu menutup keimanan. Hidayah Allah ni di mana-mana dia tuan-tuan, bergantung pada kita nak terima maupun tidak je. Abang saya siap. Hidayah Allah tu di mana-mana. Dalam kuliah tuan-tuan boleh dapat, kadang-kadang di luar jalan tuan-tuan boleh dapat, tengok orang lalu pun kadang-kadang boleh dapat hidayah Allah. Tapi, nah abang saya siap, bergantung pada kita punya iman. Nak terima maupun tidak. Sama juga yang saya sebut itu solat sunat istikharah.
Nanti nak mengundi bah, kita buat solat sunat istikharah. Tapi syarat dia apa dia? Buang sat dulu. Hak parti apa ke bendera apa, buang sat dulu. Supaya tak ada lekat ni kalau dah bubuh bendera tu, hang sujudlah 1000 kali pun duk nampak hak kala tu lah. Lapangkan dada, kosongkan dada, serah pada Allah semua. Baru nampak. Tuan-tuan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, suratul Maidah. Bantu-membantulah, tolong-menolonglah, bersatu padulah pada perkara kebaikan. Ini mesej yang Nabi sampaikan waktu sampai di Madinah, menyatukan Muhajirin dan Ansar. Baru Islam tu berkembang dengan cepat. Tuan-tuan tengok, 10 tahun ya di Madinah, tapi cepat berkembang. Salah satu dia apa? Bersatu padu. Allah pun sebut dalam Quran. Dan Allah Ta'ala sebut, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan bantu-membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Allah sebut. Tapi abang siap-siap, itu bergantung pada iman. Kalau kita ni gelap hati, wal'iyadzubillah tuan-tuan, hati kalau mati, cakap apa pun, sama je. Dia takkan terima. Kan tuan-tuan. Jadi, sempena tahun baru, sempena sambutan ma'al hijrah, kita ambil mesej-mesej yang cuba disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satunya saya nak tekan malam ni, perpaduan umat Islam, terutamanya di Malaysia. Yakinlah tuan-tuan, kita bersatu padu dalam agama Allah, bersatu padu dalam tali Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah, berpeganglah kamu pada tali Allah, wa la tafarraqu. Jangan pecah belah. Pecah belah, pasti Islam akan lemah. Tuan-tuan. Dan akhirnya, kita takut lisan yang kita duk kata, penulisan dengan tangan yang menulis, itu menjadi asbab utama kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak gunalah ibrah yang kita nak ambil dalam hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun baru ni tuan-tuan, seperti mana untuk imam kita baca kemarin doa, minta Allah lindung daripada ismah fihi minasyaitan wa awliyaihi wa junudihi. Minta lindung daripada syaitan, awliyaihi, penyokong-penyokong dia, wa junudihi, dan tentera-tentera syaitan. Dan minta Allah wal'aun, minta bantu Allah ala hadhihim nafs, daripada hati nafsu ammarah bisu, yang mengajak ke arah kerosakan. Dan minta Allah wal ishtighal, minta Allah sibukkan diri kita bima yuqarrab, dengan apa yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Minta tuan-tuan, ya Allah, sibukkanlah kami dengan perkara yang boleh mendekatkan kami dengan kamu, ya Allah. Minta Allah sibukkan kita. Nanti Allah akan sibukkan dengan dengar ceramah, dengan baca Quran, dengan zikir, dengan puasa dan sebagainya. Allah akan sibukkan kita. Minta. Sebab apa tuan-tuan? Penutup kok mana pun kita pasti mati dan kembali pada Allah. Tu je mesej. Takkan kita nak mati dalam keadaan Allah benci dan meluat dengan kita. Wala'iyahzubillah. Umur ni tuan-tuan tak tahu. Umur tak tahu. Kan saya setakat ni 2 bulan lepas anak murid. Bulan ni pula sahabat mengaji sekali. Lahir tahun 1982. Dr. Adi Zakri. Duk Kuala Lumpur. Pengurus besar cawangan pembangunan usahawan Giat Mara. Keluar kereta nak pergi minum, rebah tepi kereta, meninggal. Umur 41. Agak-agak tuan-tuan, kalau kita dah ditakdirkan berlaku pada malam ni benda yang sama, apa hak nak jawab depan Allah tu? Apa dia? Dan saya mendapat berkhabaran 2 hari lepas Haji Manak Desa Murni. Jemaah saya duk mengajak di surau Istiqamah tu. Surau Pasar Malam, kita panggil surau Pasar Malam. Pasar Malam lama. Meninggal. Tuan-tuan. Haji Manak sikit punya bagus duk sembang. Soalan lah dia pernah tanya saya, Ustaz. Saya ingat lagi. Soalan arwah. Bulan lepas saya pergi kuliah situ.
boleh ke imam simpan kuku panjang? Soalan dia. Sonok dia suka tanya soalan yang dia di luar. Saya pun, saya tanya balik, Haji duk tengok kuku saya ke? Saya tanya balik, Haji duk tengok kuku saya ke? Duk melawak dengan dak lah. Saya duduk kadang-kadang mentang rokok-rokok, saya tengok kuku saya sendiri, kata. Kan? Risau juga kuku panjang, dia kata, saya eloknya bersihkanlah. Kan, potong. Tak tahu tuan-tuan, 2 hari lepas meninggal, pendarahan dalam kepala. Itulah kehidupan. Pasti ada kematian. Mau tak mau hang kena mati ya. Yang tu je mudah faham. Saya selalu muhasabah lagu tu. Mau tak mau kita kena mati. Mudah kata mati. Jadi kita nak kematian kita itu satu kematian yang ditunggu-tunggu. Yang mana tempat selepas mana kematian itu tempat yang paling diidamkan oleh seorang yang bernama Muslim. Seorang yang beragama Islam. Wallahu ta'ala alam. Sa'alam ma'al hijrah. Sekali lagi, mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun sudah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita pada tahun lepas dan Allah mengampuni dosa-dosa kita pada tahun lepas. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, sadah dan silap, terkasak bahasa, tercuri masa yang lebih, minta maaf tuan-tuan kelima saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Nas. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.